السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bab yang berikutnya ialah bab al-hathi 'ala al-khushu'i fi as-salah. Bab galakkan atau gesaan untuk khusyuk di dalam salat. Para ulama berbincang tentang apakah hukum khusyuk di dalam salat. Mereka berbincang, adakah khusyuk merupakan satu kefarduan yang mana jika seseorang tidak khusyuk maka tidak sah salatnya, atau khusyuk merupakan satu kewajipan seperti mana yang kita akan sebut nanti. Jika seseorang tidak khusyuk, dia berdosa tetapi salatnya masih sah. Atau khusyuk merupakan kelebihan atau kesempurnaan salat, di mana lebih banyak khusyuk lebih banyak pahalanya, kurang khusyuk kurang pahalanya. Ini adalah menyebabkan, wallahu ta'ala a'lam, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani memasukkan, sebelum dia bahas masukkan hadis-hadis yang lain berhubung dengan salat, dia masukkan tentang khusyuk, kerana khusyuk merupakan satu perkara yang paling penting. Dan semua para ulama ini, walaupun mereka berbeza pandangan, dan saya akan sebut nanti perbezaan itu, mereka semua bersepakat bahawasanya khusyuk merupakan ruh kepada salat. Khusyuk merupakan ruh kepada salat. Pahala, kadar pahala salat ialah mengikut kadar khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka benar-benarlah beruntung orang-orang mukminun, iaitu mereka yang di dalam salat mereka khusyuk. Di dalam salat mereka khusyuk. Mereka khusyuk di dalam salat mereka. Apakah makna khusyuk? Para ulama mempunyai banyak tafsiran ataupun banyak ta'rifan kepada khusyuk ini. Secara umumnya, khusyuk bermaksud seseorang merendahkan dirinya, memberikan penuh kepatuhannya, ketundukannya kepada pihak yang dia khusyuk itu. Dan khusyuk itu merangkumi khusyuk pada jiwanya, jantung hatinya, khusyuk juga pada anggotanya. Al-Junaid, seorang salih alim, menyatakan al-khusyu'u tadallulul qalb tadallulul qulub li'allamil ghuyub. Al-khusyu' tadallulul qulub li'allamil ghuyub. Khusyuk itu kerendahan jantung hati terhadap Tuhan yang maha mengetahui segala yang gaib. Kerana dia mengetahui yang gaib, tu imam kita tak tahu dia khusyuk ke tak, makmum rasa macam dia khusyuk,
Tapi Allah tahu dia khusyuk ke tak. Makmum, kita pun orang tak tahu kita khusyuk ke tak. Solat sebelah menyebelah, kita tak tahu mana yang lebih khusyuk antara satu sama lain. Allah yang Allamul Ghuyub, yang mengetahui siapa yang khusyuk dan siapa yang tidak khusyuk. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dalam hadis Jibril apabila dia bertanya tentang apa itu ihsan, iaitu engkau mengabdikan diri kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau nampak dia. Fa in lam takun tarah, jika kau tak nampak dia, fa innahu yarak, dia nampak engkau. Maka hudur, menghadirkan qalb, jantung hati manusia, sehingga dia memberikan semua perasaan dan jiwanya, maka itu dinamakan dengan khusyuk. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam Madarijus Salikin, dia menyebut khusyuk sebagai qiyamul qulub baina yaday rabb bil khudu'i wa dhul. Bergerak ataupun berdirinya jantung hati di hadapan Tuhan dengan penuh khudu', dengan penuh rendah diri dan hina diri di hadapan Tuhan. Itu khusyuk. Kata Al-Hafidh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Maka khusyuk adalah merupakan ruh kepada salat. Para ulama mereka berbeza pendapat. Setelah kita tahu hal ni tentang khusyuk, kita tahu kemudian mereka berbeza pendapat. Ada di kalangan para ulama yang kata kalau satu orang tak khusyuk, tak sah salatnya. Ini pendapat yang pertama. Minoriti, tak banyak, tapi mereka kata tak sah salat. Siapa semayang tak khusyuk, semayang tak sah. Kalau dia ulang sekali lagi tak khusyuk, tak sah juga. Sehingga mereka kata kalau dia ulang 1000 kali pun tak khusyuk, tak sah juga, sehingga dia khusyuk. Kalau macam tu ramai solat kita ni tak sah ni. Di kalangan para ulama, pendapat ini disokong oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Khusyuk itu wajib. Kalau dia khusyuk tak khusyuk, dia berdosa. Tapi kalau dia khusyuk pada kebanyakan sembahyang dia memadai. Tak mungkin dia dapat semua memadai. Tapi sembahyang wajib dalam arti kata kalau tak khusyuk sembahyang tetap sah tapi berdosa, pasal tak memberikan perhatian ketika salat. Sembahyang sah tapi berdosa. Jumhur kata salat khusyuk menyempurnakan salat. Tak khusyuk pun sah, tapi pahala kurang. Saya sebut dulu, saya bentang dulu pandangan-pandangan mereka. Semua ada alasan. Cuma alasan jumhur antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru salati usru salatihi wa tus'uha wa sumunuha wa subu'uha wa sudusuha wa khumusuha wa rubu'uha wa thuluthuha wa nisfuha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Daud. Inna rajul la yansarif, satu orang selesai sembahyang, wa ma kutiba lahu, tidak ditulis pahala kepadanya illa usru salatihi, kecuali 1/10 daripada salatnya. Satu sepuluh ke solat. Wa tusuha ataupun 1/9. Wa sumunuha atau 1/8. Wa subuha 1/7. Wa sudusuha 1/6. Wa khumusuha 1/5. Wa rubuha 1/4. Wa sudusuha 1/3. Wa nisfaha ataupun 1/2 saja dapat pahala. Kata mereka ini berdasarkan kepada khusyuk, yakni sembahyang sah, pahala ada tetapi kurang. Sebahagian para ulama mereka menyukai tahqiq Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Saya baca Dr. Al-Qaradawi, dia sama dengan pandangan. Dia kata kalau sembahyang sampai daripada takbir sampai bagi salam tak tahu apa, tak ingat apa Allah Ta'ala, di sisi mereka tidak sah, ataupun sekurang-kurangnya berdosa. Allahu Akbar, apa langsung tak ada dalam kepala dia, Allah. Masa baca Fatihah datanglah ingat pada Allah. Masa rokok ingat juga pada Allah. Lepas tu hilang sekejap. Lepas tu adalah makna salat walaupun tak sempurna. Ini daripada Allahu Akbar sedap-sedap bagi salam dah. Apa makna salat? Yang mengubah insan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang mengubah manusia itu. Kerana jika kita lihat salat sebelum, manusia memang, hatta kita semua mengalami masalah di dalam khusyuk. Tapi bagaimana mungkin untuk seorang itu sembahyang langsung tak ada ingat Allah, daripada takbir sampai bagi salam tak ada ingat Allah langsung, sedap-sedap bagi salam ya. Bagaimana dia nak mempersembahkan salat ini kepada Allah Azza wa Jal? Ini bukan amalan depan manusia. Kita pun kalau satu orang mari, mata dia, kita tengok mata dia tahu, kita cakap apa pun dia tak ingat tu. Otak duk pergi ke lain. Kita pun tak mau cakap dengan dia. Kita cakap dengan dia, dia pun duk main handphone, dia tak dengar pun kita cakap apa. Kita pun tak mau cakap dengan dia. Macam mana orang yang hadir di hadapan Allah Azza wa Jal langsung tak ada ingat apa Allah, baca Bismillahirrahmanirrahim tak ingat pun Allah. Mungkin kita terlepas sana terlepas sini, tenggelam sana tenggelam sini, tapi kita masih ingat Allah. Bila sebut Alhamdulillahirabbil alamin, kita rasa kita puji Allah. Bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, kita rasa kita minta tolong tunjuk padaku jalan yang lurus, kami jalan yang lurus. Betapa ramai kita semua solat, kita tak rasa pun kita duk minta jalan lurus, kerana memang kita tak minta, kerana kita hanya mengungkapkan tanpa kita benar-benar meminta daripada Allah Azza wa Jalla. Kita baca tasyahud, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai Nabi, rahmat Allah dan keberkatannya. Kita tidak rasa memberi salam pada Nabi. Sebab tu kadang-kadang kita miss, bukanlah saya kata tak ni, tapi orang kita tolong kirim salam kat Nabi tu. Tapi sebenarnya kita hari-hari memberi salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi, salam kepadamu wahai Nabi, dalam solat kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam kepada kami dan kepada semua hamba Allah yang saleh. Maksudnya setiap hari kita memberi salam kepada semua para anbiya, semua para wali, semua orang saleh, kita beri salam pada dia.
pada mereka. Seorang Muslim berhubung dengan nabinya dalam solatnya, berhubung dengan para anbiya, berhubung dengan para awliya, berhubung dengan para syuhada, berhubung dengan semua orang-orang saleh, memberi salam pada dirinya dan juga pada orang lain. Besarnya salat, tapi kita hilang, semua kita. Sebab tu Allah ajar kita salat, Nabi ajar kita salat, ajar solat sunat, ajar solat malam. Mungkin kita hilang pada solat siang, kita tumpu pada solat malam, supaya kita mengingati, menghadirkan Allah Azza wa Jalla di dalam di dalam solat. Demikian juga wudu. Kita baca hadis-hadis pada awal Bulughul Maram, bagaimana wudu menghilangkan dosa. Wudu menghilangkan dosa. Apabila kita basuh tangan, dosa pergi. Dosa tangan, dosa muka, tangan, kaki dan seumpamanya. Walaupun tidak ada hadis seperti yang disebut oleh Al-Mubarakfuri dan Tuhfatul Ahwazi dalam mensyarahkan Sunan Al-Tirmidzi, bahawasanya tak ada hadis yang sahih yang menyatakan ketika basuh muka baca doa ni, ketika basuh tangan baca doa ni, yang diamalkan disebut dalam sebahagian kitab, termasuk yang disebut dalam Ihya dengan Allah merahmati Al-Ghazali, tapi hadis itu tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hadis-hadis itu. Tetapi tentu saja perasaan kita apabila kita ambil wudu, kita pegang air, kita teringat, mudah-mudahan hati kita kata, mesti, kerana kita tahu hadis tu, bila basuh muka, dosa-dosa muka ni pergilah, dosa-dosa tangan ni pergilah, mudah-mudahan dosa-dosa kaki kita pergi. Kita harap dibersihkan oleh Allah Azza wa Jal, kan? Sebab itu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Dalam iftitah kita Allahu Akbar, ya Allah, jauhkan aku dan dosaku bagaimana kau jauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku daripada dosa-dosa seperti mana kau bersihkan kain putih daripada kotoran. Dalam doa iftitah kita yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu datangnya makna khusyuk yang diajar, yang menjadi lub, yang menjadi asas, yang menjadi essence kepada salat itu sendiri. The essence of salat, lubuk asas kepada salat itu ialah makna tadhallul, makna khudu', makna menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kita mari solat dan kita tak ada apa, Allahu Akbar, kita tak ingat apa. Subhanallah, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Kita sebut subhana rabbil a'la wa bihamdihi, kita tak rasa Allah yang maha tinggi. Memang manusia ada kesibukan dia terutama siang hari. Nabi SAW sendiri pernah terlupa bilangan rakaat di dalam salat kerana urusan yang ada. Insan, Allah jadikan hal itu sebagai satu i'tibar kepada kita. Tetapi mana mungkin dinamakan dengan salat jika daripada awal sampai habis tak ada apa ingat Allah Ta'ala. Takbir, kemudian apa pun kita tak ingat. Dan ini adalah perkara yang penting untuk kita berikan perhatian. Apakah hal-hal yang menyebabkan seseorang membantu seseorang untuk khusyuk? Ini saya sebut sikit mukaddimah yang Syekh Bassam sebut ni, supaya membantu sebelum kita baca hadis ni. Yang pertama ialah al-isti'adzah, dia kata, iaitu satu orang minta a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lawan khusyuk itu ialah was-was yang mari ganggu. Sebahagian tu bukan hadis. Ada dalam cerita seorang ulama, seorang tu hilang barang.
Dia kata aku cari barang aku tak mana, tak ingat aku letak. Cari tak jumpa. Kalau dia kata ni hampir semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat sunat. Semayang dia pun ingat. Tengah-tengah semayang ingat. Dia mai tanya bagi orang alim ni, macam mana hang boleh tahu semayang boleh ingat? Dia kata macam itulah syaitan. Dia cari semua tajuk supaya hang jadi hilang khusyuk. Hak cari kunci duduk tang mana tadi tak ingat. Allahu Akbar, dia kunci hang tak bawah tangga. Terus sepanjang semayang tu duk teringat nak bahas semayang, nak ambil kunci. Kerana was-was daripada syaitan. Maka lawan dia al-isti'adzah. Lawan dia apa? Minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jal daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian tadabbur Al-Quran semasa solat. Ini mungkin kita sebahagian orang Melayu ni ada yang tak faham bahasa Arab sikit, ada masalah lah, dan dia tak faham ayat apa. Tapi yang ini kelebihan memahami Quran. Baca Quran pada waktu malam, mungkin kita baca sampai 1 juzuk semayang tahajud, kita rasa tak cukup lagi. Sebab apa? Malam berkesan, inna nasyi'atal laili ya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kerana malam itu lebih kuat kesannya. Asyaddu wat'an wa aqwa, dan lebih jelas perkataannya. Siang baca kalut, malam 1/3 yang akhir bangun baca Quran dalam solat. Sebut neraka terbayang neraka, sebut syurga terbayang syurga. Dan Quran indah, dia bawa kita dalam solat. Kita pergi ke langit tinggi, kemudian kita turun ke dunia. Quran dia tak macam buku lain, bab langit, bab bumi, tak ada. Kehebatan Quran, sebab orang bila baca Quran bawa kita pergi ke langit, kemudian dia bawa kita turun ke bumi, kemudian bawa kita masuk ke dalam lautan, kemudian bawa kita pula pergi zaman Fir'aun, kemudian pergi zaman Nuh, kemudian pergi zaman para anbiya, kemudian pergi ke syurga, kemudian pergi ke neraka. Dalam satu malam, satu orang mengembara, bukan saja di dunia yang ada ini, di dunia yang belum ada pun, di langit yang tak pernah disaksikan oleh mata, di lautan yang tidak pernah dirasa oleh tubuhnya. Al-Quran apabila kita membacanya pada waktu malam, terutama itulah pentingnya solat tahajud di dalam membentuk diri seorang manusia. Jangan tinggalkan tahajud. Sebab tu manusia kalau tak tinggalkan tahajud, dia sentiasa rasa keindahan, detik indah dalam hidup dia. Dia dah ingat dah, sekali malam nak bangun, sekali malam nak bangun. Kalau terlepas satu malam, dia rasa oh Allah, berat dia. Dia rasa nak kena bayar balik malam ni. Kita bangun malam, sejam tak cukup, sejam setengah pun tak cukup. Solat 2 rakaat pun panjang kita boleh solat. Asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ada orang interview tanya saya, dia kata salah satu sebab penyakit depression, kemurungan yang berlaku ialah, dia kata kerana orang sekarang ni ada WhatsApp, saat ada cerita seronok, saat ada cerita tak seronok, saat ada cerita tu jadi bercampur-campur perasaannya. Itu punca manusia jadi gangguan perasaan. Saya kata itu tidak benar. Untuk dalam semua kes, dalam kes Quran tak. Quran bawa ke neraka, balik ke syurga, bagi khabar tentang kehidupan selepas mati, bagi tahu kehidupan yang lalu yang dilalui oleh para anbiya, bagi tahu apa yang ada di langit, bagi tahu apa yang ada di bumi, balik kepada diri kita sendiri dan timbulkan banyak persoalan tentang kehidupan. Berulang-ulang kita membaca Quran, kita tak penat, kita akan rasa nikmat. Sebab tu tadabbur
ni belajar isi Al-Quran. Bagi yang boleh belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab untuk memahami makna-makna yang ada dalam Quran. Yang berikutnya ialah dia kata istihdar azamatillahi ta'ala, menghadirkan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Yang ni bila kita salat, kita teringatlah kita menghadap Tuhan. Kita ni, semua kita lah, siapa pun ada kelemahan ni, kecuali orang yang baik-baik ni, saya ada, tuan-tuan berada, bila mari salat ni kadang-kadang terlupa kita di menghadap Tuhan. Kalau kita pergi menghadap orang besar untuk kemah, kita duduk kan, duduk baik elok, kita lupa kan. Ini pun berlaku. Kemudian memandang pada tempat sujud supaya mengelakkan mata kita. Sebab tu sebagian para fuqaha, banyakkan fuqaha dia tak suka tempat-tempat yang terlalu berwarna-warni ni, sejadah lah apa ni, Allahu Akbar, tengok sejadah, sejadah ni macam dengan masjid Turki ni, gantung ni, dia duduk baca sejadah tu sampai 4 rakaat. Sebab tu kalau sejadah putih tak baca apa dia. Sebab tu ya, tapi zaman berubah. Fuqaha dahulu mereka tak suka menghiasi masjid dengan hiasan yang mengganggu solat. Tak ganggu tak apa, ganggu solat maksudnya. Tapi kalau lampu macam ni taklah ganggu. Sebab apa? Orang tak sembahyang. Sebab tu Nabi tak boleh, tak bagi kita angkat mata. Tak boleh, la yarfa'anna absarakum fi shalah. Kamu jangan seorang kamu yarfa'anna absarahu fi shalah, dia angkat matanya dalam solat. Orang sembahyang sebab tu tengok bawah, mereka tengok atas. Lampu ni pun depa JK masjid tak cuci. Pada buat apa? Sampai bagi salam duk teringat JK masjid buat apa? Tu tak kira lagi JK masjid kira duit ke tak? Kan? Habis. So macam melihat kepada tempat salat. Dan memahami makna-makna yang kita baca di dalam bacaan-bacaan kita ketika salat. Dan sebab itu kita akan baca juga hadis-hadis Nabi SAW nanti, di mana Nabi tak bagi kita terganggu perasaan sebelum solat. Kita kalau makanan dihidangkan, nanti kita jumpa hadis, kita tahu dia suruh kita makan dulu supaya kita tak terganggu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dalam mazhab Hanbali, mereka mewajibkan solat berjamaah. Mereka kata kalau solat berjamaah yang wajib itu boleh ditinggalkan kerana nak mengelakkan daripada terganggu perasaan ketika kerana makanan dihidangkan, maka tidak mungkin perkara yang wajib boleh dibatalkan melainkan dengan yang wajib yang lain. Wajib yang lain itu kata dia ialah khusyuk tu wajib. Masakan sembahyang jemaah yang begitu besar, bahkan di sisi Hanbali mereka mewajibkannya, itu boleh untuk kita tidak hadir sembahyang berjemaah hanya kerana, bukan kerana nak suruh kita makan, kerana bimbang kalau kita tak makan maka kita tak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu lebih utama daripada sembahyang jemaah itu sendiri. Menunjukkan kalau sembahyang jemaah itu wajib, khusyuk lebih wajib. Di atas kaedah itu maka mereka mewajibkan solat berjemaah. Itu adalah secara muqaddimah kita kepada bab khusyuk ni, dan kita baca hadis yang pertama di sini sebelum kita jawab soalan-soalan yang ada. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasira, muttafaqun alaih, wa lafzu li Muslim wa ma'nahu an yaj'ala yadahu ala khasiratihi, wa fil Bukhari an Aisha anna dhalika fi'l al-yahud fi salatihim.
Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, katanya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yusalliya rajulu mukhtasira, seorang itu salat mukhtasira. Mukhtasira daripada khasirah. Khasirah ni macam mana? Khasirah ni bahagian dalam ni pinggang kita ni, antara pinggang kita dengan lips dan lips dan ribs ni, antara pinggang dan nama apa ni? Ni tulang rusuk ni. Sorry. Pinggang dan tulang rusuk ni. Kita panggil apa? Leon. Kan? Antara pinggang dan tulang rusuk ni, itu khasirah. Nabi SAW larang satu orang dalam keadaan mukhtasirah. Tangan dia ni letak di sini ni. Sama ada dia semayang macam ni, dia cekak, ataupun dia letak macam ni. Kata dia di dalam riwayat Bukhari daripada Aisyah, kata itu adalah merupakan perbuatan Yahudi. Suruh semayang bukan letak di sini tangan dia, di perut, di antara pinggang dan rusuk ni. Rusuk ni kita jangan letak tangan di situ di dalam solat, kerana tasyabuh dengan Yahudi. Sebelum saya nak pergi, saya nak sebut sikit, ini adalah larangan kerana solat dalam Islam dia tak tasyabuh dengan apa-apa. Apa sama ada duduk macam ni ke, walaupun asalnya duduk macam ni tak batalkan solat, kerana yang ini adalah bukan rukun. Tapi kalau ada orang semayang macam ni, dia menyamai apa yang dibuat oleh Yahudi. Dia larang kita letak tangan. Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin ketika dia bahas hadis ni, dia sebut, dia kata dia tengok ada kaum yang semayang, depa letak tangan depa ni supaya sangan ni letak di jantung ni. Depa pegang jantung ni. Setengah orang pegang kawasan ni, dia kata tak seimbang pun, sengit, sebahagian tu sengit. Pasal apa? Nak pegang ni. Dia kata bagi tahu mereka, ini dibimbangi termasuk dalam hadis ni, dan ini bukan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sifat pada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah orang kita tengok ada semayang tutup pusat. Pasal apa? Dia kata setan ludah. Ada semayang tangan sengit main belah sini. Pasal apa? Nak pegang jantung. Ini semua teori yang dibuat sendiri oleh orang yang tidak mempunyai asas yang kukuh daripada dalil. Semayang, sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu semayang macam mana dengan aku salat. Dan Nabi SAW telah tinggalkan sifat salat ini kepada kita. Tak perlu ambil petua tu, kita tengok, cara dia tu semayang macam bagus ya, aku nak tiru style dia sikit. Tak payah. Semayanglah, tengoklah kitab Al-Um ke, kitab Imam Malik ke, kitab, tak, semua imam-imam ni di atas sifat salat Nabi SAW. Jika ada hal yang lain daripada itu yang dipetua oleh sesiapa, maka kita tidak boleh mengikut mereka, kerana itu tidak salat di atas apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya di kalangan ulama mereka menyatakan kalau ada orang buat semayang mukhtasarah ni makruh, tidak batal salat, tapi Nabi larangan ini larangan makruh. Wallahu taala. Wallahu alam. Masa kita tak banyak, saya jawab dulu sebahagian soalannya. Ada soalan ni kalau banyak saya ambil sebahagian yang telah jawab kita tak jawab.
Bolehkah seorang pendosa mendapat keampunan Allah jika orang yang pendosa buat salah telah meninggal dosa aib, tak sempat memohon maaf semasa hayat? Wallahu ta'ala alam. Pertama, dia dapat keampunan Allah ataupun tak, kita tak tahu, kerana ini membabitkan hal orang lain. Walaupun dalam hadis Nabi SAW menyuruh kita minta maaf, falyastahil, minta maaf kepada dia sebelum daripada dia mati, ataupun sebelum keadaan terlambat. Dan nampaknya bila dia mati itu dah terlambat. Tapi rahmat Allah luas. Apa lagi yang kita ada? Panjang para ulama bincang masalah ini. Macam mana nak minta maaf? Dia dah mati, kita pula dah bertobat. Lalu mereka memberikan beberapa ijtihad mereka berdasarkan kepada ijtihad masing-masing, kesimpulan-kesimpulan yang mereka lihat. Di kalangan mereka menyatakan dia mendoakan kepada orang yang telah dia buat itu supaya Allah memberikan rahmat, keampunan dan kebaikan pada dia itu. Dan dia hendaklah juga membetulkan kalau kontu misalnya masa kontu hidup dia buat tumbuhan salah, kontu mati, orang ramai duk kata gitu malahan tu, dia duk diam seorang-seorang, dia tak diampunkan. Dia kena bagi tahu, tuan-tuan, sebenarnya saya bohong gitu ni, dia tak buat benda tu. Kalau dia ambil harta orang tu, dia kembalikan kepada keluarganya kalau warisnya masih ada. Jika warisnya tak ada, dia bersedekah untuk di atas nama kawan tu. Jika semua tak ada, orang pun dah tahu dia tu tak salah, tapi dia tak sempat minta maaf, dia doa keampunan untuk orang tu, kebaikan untuk orang tu, dan mendoakan supaya Allah ampun diri dia dan kebaik. Mudah-mudahan, wallahu ta'ala alam, hal ini sangat sulit kerana membabitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan dengan tindakan itu kita harap ada keampunan di sisi Allah. Untuk dengan Allah sendiri, dosa antara seorang hamba dengan Allah ini tidak sulit ataupun tidak sukar. Tapi yang sukar apabila membabitkan orang-orang yang lain, hamba-hamba Allah yang lain. Betulkah kita tak boleh tulis singkatan SAW Subhanahu wa ta'ala sebagai kerana seakan-akan merendahkan Allah? Nabi tahap menyamakan. Tuan-tuan, ramai sebahagian orang daripada saya mengaji dulu kecil-kecil sampailah besar, sampai mengasihi universiti, sampai luar negara, ada selalu pensyarah kata tak bolehlah sebagai orang tulis sol'am, sebagai orang kata ni tak adub. Hatta di kalangan ulama-ulama yang dulu meringkaskan kenapa tak tulis sallallahu alaihi wasallam. Pandangan-pandangan mereka, saya wallahu alam, mungkin saya betul, mungkin salah dalam ijtihad benda ni. Pertama, tujuan tulisan tidak mempunyai bunyi. Yang membunyikannya ialah kita. Huruf tu tak ada bunyi. Kita tulis apa huruf apa pun tak ada bunyi. Bunyi duduk di mana? Duduk di kita. Kita baca baru bunyi, kan? Aziz baca bunyi Arab, ni baca bunyi, Ramli baca tak bunyi langsung, tak bunyi ya, kan? Bunyi. Kalau apa pun kita tulis tapi kita baca tu bunyi dah betul, tak apa, pasal dia huruf itu dia represent bunyi tu. Kalau kita baca bunyi dia betul kan? Kalau kita kata ODW, kita tak, dia ODW kata. Tapi kalau kita tahu orang tu akan baca on the way, it's okay lah. ETA kan? Kata dia do eta lagi, apa dia eta? Tapi kalau orang tu kita tahu orang tu boleh baca,
estimate time drive, okey lah. So kalau kita tahu bila tulis Allah saw, Nabi saw Abu Bakar, kalau kontu baca Nabi saw Abu Bakar susah. Tapi kalau kita tahu dia akan baca Nabi SAW, depends siapa pembaca kita. Tapi kalau kita tahu masyarakat tu mesti akan salah faham lah. In fact, kalau SWT tulis dalam Subhanahu wa ta'ala, tulis word by word, bagi cukup selebar dia tu pun dia tak bunyi macam Arab tu. Huruf Arab baru bunyi Arab. So ini lama perbahasan. Ini mesti ada simbol yang mana kita tengok, kita tahu Subhanahu wa ta'ala itu bagi orang yang baca. Macam dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab hadis, dia ada kha, ada dal, ada mim. Orang tak baca kha, dal, mim. Orang tak Bukhari, orang tahu. Ada hadis tahu mim Muslim, dal Abu Daud, huruf-huruf. Ada ha, dia tahu tahwil. Sana Muhammad sana, bukan puji, maksud hadatsana, akhbarana, dia ringkaskan. Tapi orang tak baca tu. So kadang-kadang orang ni dia complicated. Saya tak maulah dia complicated. Orang tu dia salam. Kalau orang tu baca salam, salah assalam, dia kata salam tu Yahudi, shalom. Shalom tu pun memang maksud salam juga. Dalam bahasa dia shalom. Shalom di bahasa dia. Tapi kalau orang tu salam, tapi kalau orang tu faham salam tu, dia akan baca assalamualaikum, ikut yang dia baca. Kalau kita tahu dia tu memang tak boleh, kalau tulis itu dia memang tak baca macam tu. So kita tulis apa yang khatibun nas ala qadri uqulihim, cakap dengan manusia dengan kadar akal mereka. Kita tulis dengan kadar akal dia. Kita tulis dalam jurnal akademik, kita tulis jurnal akademik macam tu kan. Ahli akademik kan faham apa yang ditulis. Sebahagian orang dia tak faham. Orang kata ni apa maksud, tapi ahli akademik faham. Dia baca betul. Azan dulu sampai ada satu dua soalan saya nak jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat.
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah. Saya jawab lagi ada dua soalan ni. Pertama soalan pandangan saya berhubung dengan ustaz yang menyatakan rawi yang siqah juga mungkin berbohong, dan macam mana kita nak tahu hadis tu sahih, dan mungkin hadis yang kita kata sahih dia adalah palsu. Apa ulasan? Saya dengar dah kawan ni bercakap ni. Saya tengok ramai dah ulas, saya malas nak ulas kan. Tapi dah tanya ni, saya sebut sikit lah. Pertama, kaedah tu saya suka juga. Dulu saya dengar ceramah Tok Guru ni Aziz kan. Dia kata setengah orang ni, ini umum lah, bukan tuju pada individu mana-mana, umum. Setengah orang ni kata kita tak tahu dia bodoh ke cerdik, sebab dia tak bercakap. Lepas dia cakap, confirm bodoh. Dia kata lah. Jadi kadang-kadang kita semua kena hati-hati benda macam tu lah. Hadis ni bidang. Kalau kita bukan bidang hadis, kita akan jadi masalah kalau kita cakap. Dan ucapan yang kata kemungkinan hadis yang sahih tu pun palsu, rawi tu yang kata siqah tu dia pun nipu. Ini sebiji macam Kasim Ahmad dan anti hadis punya geng. Itulah argument mereka. Duka cita apabila golongan yang cakap ni, mereka cakap hal ni dalam masa yang sama, dia pun ni percaya pula tentang mimpi wali lah, mimpi macam-macam ni sebagai hujah. Matang hadis mana tahu kata sahih. Orang siqah, rawi siqah tu mungkin dia bohong. Pertama, dia kata al-hukmu ala syai' far'un tasawwurihi. Far'un min tasawwurihi. Hukum di atas satu benda itulah cabang daripada gambaran yang ada dalam kepala kita. Pertama, mungkin dia tak tahu siqah tu apa makna. Trusted narrators, transmitters. Rawi yang siqah. Siqah tu bukan maksud cakap benar saja, bukan itu maksud dia. Itu kita kena mengaji dalam bidang siqah. Sebab kita siqah, sebab tu dalam Arab guna harta parlimen tu, kita kata apa undi percaya tak percaya tu Arab panggil ana ahjibus siqah, aku tak bagi undi percaya. Tu siqah lah. Tapi siqah kita kata rawi hada siqah, siqatus siqah. Syarat untuk riwayat tu hendaklah diriwayatkan oleh rawi yang siqah. Rawi yang siqah itu yang pertama kita kena tahu, rawi siqah itu hanya salah satu syarat daripada syarat sebuah hadis sahih, bukan ke semua syarat. Syarat yang banyak lagi yang lain. Sebab itu kalau kita tengok, sekali sebelum saya nak bagi tahu apa makna siqah, kalau kita tengok, kita baca hadis ini, rijaluhu siqat, dia tulis rawi-rawinya siqat, siqah.
tidak semestinya bermaksud hadis itu sahih. Kerana rawi yang siqah itu, rawi-rawi yang siqah itu baru satu syarat daripada syarat-syarat hadis sahih, ataupun dua syarat daripada syarat-syarat hadis sahih. Kena hadis syarat lain lagi. Mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syadin wala illah. Apa yang bersambung sanadnya daripada awal hingga akhir. Mattasala sanadu dengan nukilan adil dhabit daripada awal sehingga akhir, tanpa syaz, tanpa illah. Itu syarat nak sahih. Jadi dia tak faham maksud sahih itu apa. Kemudian bila sakta siqah, bukan siqah tu maksud cakap benar saja. Siqah kena ada dua perkara penilaian dalam siqah, iaitu apa? Yang pertama penilaiannya dia panggil al-adalah, keadilan diri rawi. Tak, bukan pendosa besar, bukan melazimi dosa kecil, bukan pembohong, bukan semua. Pasik-pasik ni tak ada. Tapi tak cukup lagi. Syarat tu tak cukup. Syarat itu tidak mencukupi. Dia kena ada satu syarat lagi. Apa dia? Dia panggil al-dhabt, dhabit, dapat memelihara hadis tu daripada silap. Kena ramai orang baik tapi tak mampu untuk amalkan, untuk jaga maklumat. Dia baik, soleh main masjid, orang ajak tak ingat. Ada banyak. Sebab itu kita tengok Sa'id Al-Qattan, kalau kita tengok dalam muqaddimah Sahih Muslim, dia menyatakan apa aku tak lam nara as-salihin, aku tidak melihat orang-orang saleh yang lebih banyak fi syai'in akdhabu minal hadis minhum fil hadis. Aku tak tengok orang soleh ni lebih banyak daripada menipu melainkan dalam hadis. Ataupun lam tara, ataupun sebagai riwayat lam nara salihin fi syai'in akdhabu minhum fil hadis. Kamu tak tengok orang soleh ni dalam satu benda lebih penipu daripada hadis. Bukan maksud orang soleh menipu hadis. Orang soleh ni dia tak cakap bab lain, dia baik, tapi dia cakap bab hadis, tapi dia tak ingat sebahagian tu, maka silap. Sebab itu soleh saja kuat semayang hati lebam dai pun bukan mesti dia perawi hadis yang siqah. Jadi dia duk percaya orang soleh, orang siqah menipu juga. Dia salah faham tu. Okey. Bila kita amal, bila tuan-tuan faham, saya nak faham balik tuan-tuan, supaya tuan-tuan faham, supaya anda dengar rakaman ni juga faham apa isu ni, hadis ni. Tuan-tuan, kita semua ni tak jumpa Nabi SAW. Kita tak jumpa. Tapi kita wajib tak taat kepada Nabi? Wajib tak? Wajib. Kita wajib dah ikut ajaran Nabi? Wajib. Kita wajib dah tahu apa yang Nabi mau daripada kita? Wajib. Habis kita tak tengok Nabi, macam mana kita nak ikut ajaran Nabi? Apakah yang menghubungkan kita dengan Nabi? Apa yang menghubungkan kita dengan Nabi? Hadis Nabi cakap kita tak dengar. Apa yang menghubungkan kita dengan Nabi? Perawi yang menghubungkan kita dengan Nabi. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Kita tak dengar. Kita tak dengar. Al-Humaidi pun tak dengar. Al-Bukhari hadis pertama, Al-Bukhari tak dengar. Al-Bukhari hanya mendengarnya daripada Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair. Al-Humaidi pun tak dengar daripada Nabi. Dia pun mendengar daripada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id pun tak mendengar, dia pun mendengar daripada Sufyan. Sufyan tak mendengar, Sufyan pun mendengar daripada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id pun tidak mendengar, dia mendengar daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi pun tidak mendengar, dia mendengar daripada Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas pun tak mendengar, dia mendengar daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang menyatakan ala mimbar, qala Rasulullah innamal a'malu binniyat.
Jadi yang menyambungkan kita ini dengan hadis Nabi, apa dia? Rawi. Tuan-tuan faham? Kalau kita kata semua rawi ni bukan boleh percaya, artinya kita meruntuhkan semua ajaran ini. Jadi kita tak ada apa nak amal dah dalam agama ni dengan cara dia cakap tu. Kok mereka pun semua bohong. Bahaya dia cakap tu. Sama dengan anti hadis cakap tu. Artinya mereka bohong. Tak apa, selagi saya pergi pada zanniyat, qat'iyat, itu satu bab. Tapi nak cerita penyambung kita, sebab itu Abu Zur'ah, seperti yang dia, para ulama hadis, Abu Zur'ah dia menghukum kufur golongan Rafidah, kerana golongan Rafidah dia kata nak memecahkan kita dengan Nabi dengan mentahmah semua para sahabat. Bila sahabat semua ditahmah, maka tak adalah penyambung kita dengan Nabi. Jadi nak semayang buat apa? Kita kan dengan Nabi, mungkin rawi tu bohong ya. Nabi kan bermayang macam tu. Itu maksud dia. Nak puasa Ramadan, bila Quran ada tapi rawi tu mungkin bohong ya. Awak rawi siqah tak boleh bohong. Tuan-tuan tengok apa jadi kalau semua kaedah tu kita pakai. Sekali kita nak amal agama, mungkin bohong ya. Memang siqah awak dia tak boleh bohong. Okey. Sekali saya cerita, dia boleh bohong ke tak? Possibility tu nanti saya cerita. Sebab tu orang kata bidang. Belajar bidang tu. Bila kita tahu rangkaian rawi, satu hadis tu dia tak main pada biasanya bukan satu rawi saja. Dia akan main banyak jalur dia. Sehingga satu hadis tu sampai kepada rawi yang akhir dan rawi yang berbagai-bagai. Bila kita tahu hal ini, kita kena tahu bahawasanya para perawi yang riwayatkan hadis ni ada yang berdusta, ada yang benar. Para ulama telah kategorikan yang ni siqah, ulama hadis, yang ni tidak benar, yang ni benar. Pasal apa dia buat kategori ni? Siapa dia suruh pandai-pandai yang buat kategori ni? Allah yang suruh. Allah kata ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik bawa berita, kamu kena cek. Maksud kalau dia pendusta, kamu cek. Kamu jangan ambil berita dia. Kalau dia tak dusta, dia soleh, dia benar, kita terima berita dia. Dengan syarat-syarat berita lah. Dia kena ingat, dia kena apa syarat-syarat. Banyaklah syarat hadis sahih. Di samping sambung sanad apa semua yang semua kita belajar. Syarat-syarat hadis tu bukan syarat siqah percaya tak percaya aja. Hadis tu pula akan dibandingkan dari satu rawi ke satu rawi yang lain. Sebab itu kalau rawi ni dia riwayat, satu riwayat dengan rawi lain riwayat dalam bab perkara yang sama, tiba-tiba riwayat dia dibeza sikit daripada yang lain. Kalau dia menyanggahi mukhalafatus siqah man huwa awsaq, rawi yang siqah menyanggahi orang yang lebih dipercayai, hadis dia syaz. Walaupun dia siqah, ulama dah bahagi dah hadis tu tak pakai. Atau mukhalafatus siqah, jama'atun min siqah, orang siqah menyanggahi sekumpulan orang yang siqah. Dia seorang siqah, riwayat dia tak sama dengan 3 orang siqah lain yang main dalam hadis yang sama. Rejected. Jadi dia tak faham, dia duk ingat rawi hadis ni cerita siqah bohong. Banyak proses sebelum dia nak istiharkan ia sahih. Tu tak kira lagi jalan, turuk jalan, tak boleh bercanggah dengan Quran, tak boleh bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain lebih kuat. Banyak. Tak boleh berlaku infirad. Kalau rawi tu tak sekuat mana, dia seorang saja bab itu, tak boleh. So many process. Okey, kenapa Allah dah hantar Nabi dia mai kat kita, Rasul dia datang pada kita? Adakah munasabah Rasul tu datang berakhir ajaran tu pada zaman Rasul tu saja, tak boleh sampai kat kita? Kerana di atas contoh dia kata mungkin siqah tu bohong, so kita tak percaya. Artinya ajaran Islam setakat tu hari tu je lah. Bahaya ni dia punya ucapan ni. Ini termasuk dalam satu pernyataan yang sangat bahaya. Artinya
Apa yang kita ada ni semua syak. Zon lain. Sekali saya pergi pada zon. Ini satu bab antara zon dengan qat'i. Maksudnya dia meletakkan possibility untuk semua bohong. Possibility untuk waham lain. Waham ni rawi keliru. Ulama hadis boleh trace kalau rawi keliru. Ada betul, ada hadis yang ulama khilaf. Nak letak hasan ke nak letak dhaif, disebabkan masalah-masalah teknikal. Itu dia ada bab dia. Tapi hadis-hadis yang datang melalui rawi yang kuat, macam innamal a'malu binniyat, hadis yang kuat, rawi-rawi yang tak dipertikaikan, seperti Qais bin Abi Hazim, Az-Zuhri, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, ini semua jahabis di dalam ini rawi muttafaq. Banyak lagi. Kalau kita runtuhkan itu di atas andaian kemungkinan bohong, tak ada agama yang kita boleh amalkan. Bahaya individu ni buat kenyataan ni. Katakanlah hadis yang kita sangka selama ni sahih, rupanya tak sahih. Katakanlah pun tak ada masalah. Kalau itu berlaku pun, tak kala Allah nak hukum kita di atas benda yang semua secara teknikal kita dah buat, kita dah check. Geng-geng ni yang kata ni yang peliknya, cerita wali terbang, wali apa dia percaya, tak ada bukti pun. Mereka tu bukan ahli hadis, they are not being investigated, tested. Ini ahli hadis, rawi hadis, nama mereka telah diuji, disemak, diputuskan. Walaupun ada yang khilaf di kalangan mereka, tapi khilaf itu furu' dalam hal-hal ni. Jadi kalau dia buat macam tu, saya buat contoh, orang cakap betul pun mungkin bohong juga. Tuan-tuan tak boleh amal apa dalam agama ni. Contoh saya kata, saya buat contoh tuan-tuan. Anak bulan kelihatan. Siapa nampak? Sekumpulan orang yang nampak. Mereka ada 3 orang pergi tengok, mereka tak nampak anak bulan. Saya pergi tengok, kau siapa ke, mufti mana pergi tengok, ataupun kumpulan-kumpulan yang pergi tengok, dia nampak anak bulan. Bila nampak anak bulan, semua orang puasa, kita pun puasa, nampak anak bulan. Hampa nak puasa apa? Kemungkinan mereka bohong. Walaupun mereka tu boleh percaya, mungkin mereka bohong. Nampak? Semua agama, bila semua tak boleh buat apa ni, semua mungkin bohong. Let's say mereka bohong. Awak tiba-tiba hari tu balik ke akhirat, puasa hang tak dapat pahala. Sebab apa? Hang kena puasa, hang kena bohong, tahu tak? Takkanlah Allah macam tu. Tuan-tuan nak faham? Saya bagi contoh. Quran kata tentang wanita, fa iza balagna ajaluhun, apabila wanita sampai tempoh iddahnya, fa amsikuhun bil ma'ruf, pegang mereka dengan ma'ruf, au fariquhun bil ma'ruf, ataupun pisah mereka dengan cara bil ma'ruf. Wa ashhidu zawa adlin minkum wa aqimus syahadah lillah. Saksikanlah 2 orang adil. Quran suruh cari orang adil untuk saksikan talak tu. Hampa nak cari buat apa orang adil? Mungkin orang adil tu dia bohong. Ni tuan-tuan tengok apa punya impact dia punya perkataan tu. Dia letakkan tashkik, dia letakkan keraguan kepada seluruh struktur agama. Orang yang, saya buat contoh ekstrim nak tuan-tuan faham. Satu orang kita kena Muslim, solat keluarga dia Muslim, semua bagus. Dia semayang, dia apa, ahli ibadat, kita kenal dia ada 10 tahun, 20 tahun. Istiqamah ni. Dia meniaga daging. Kita nak pergi beli daging, kita kata dia menagih. Satu orang main habaq kata, hampa makan daging tu belum tentu halal. Dia kata, Pak Haji kita aku beli kedai. Pak Haji tu, walaupun nampak Haji, mungkin dia jual daging khinzir. Tuan-tuan faham? Dia buat kita supaya syak. Makan daging khinzir tu nak bagi tahu dia lebih ringan dibandingkan berdusta dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata mungkin Sufyan, mungkin rawi-rawi ni telah menipu, walaupun setelah dikategorikan sebagai sahih, sebagai siqah, penipu.
Itu kenyataan ustaz ni. Itu maksud dia. Kemudian kalau dia kata hadis ni ada yang zanni, zanni tak apalah, you bagi tahu zanni. Zanni tu bukan maksud bohong. Zanni ada possibility ketidaktepatan ataupun possibility ketidaktepatan pada benda-benda yang tertentu, ataupun possibility untuk silap. Itu maksud possibility tu. Tapi zon yang ghalib, zon yang ghalib maksudnya 90% kita tahu benda ni betul, ataupun 90%, tapi kita still kata 5% still ada ruang untuk rawi silap. Misalnya, it's okay, agama memang macam tu pun pada majoriti amalan. Kalau tuan-tuan kerana zanni itu, kerana zanni itu, ini satu perbahasan zanni, mutawatir, qat'i. Zanni itu tuan-tuan tolak agama. Tak ada bacaan dalam semayang, bacaan rokok tak ada, bacaan sujud, kerana semua ni zanni. Kerana possibility tu. Kerana yang qat'i, dia panggil qat'iyatus subut, satu bab. Confirm dari segi authenticity. Dari segi keabsahan itu dia mutawatir. Yang tu dia tidak mewakili begitu banyak. Tapi semua macam tu. Tuan-tuan nak baca Fatihah, tak baca Fatihah lepas semayang, lepas imam baca. Zanni, Syafi'i kata baca, mazhab lain kata tak baca, tuan-tuan baca pun zanni, tuan-tuan tak baca pun zanni. Tapi demikian agama. Allah bukan tanya 100%. Tak. Di atas sangkaan kita. Itu kehendak Allah, maka kita amalkan. Sangkaan tu bukan sangkaan half-half. 95%, 98% sangkaan kita di situ. Still kita kata ada mungkin kita silap, ataupun ada juga bab ijtihad yang mana hadis kita kata mungkin dia rawi ni lebih kuat, rawi ni, ada hal itu. Tapi cara dia presentkan benda itu, dia meruntuhkan semua binaan yang besar yang ada di dalam agama ni. Be careful perkataan ni. Saya bukan nak bermusuh dengan dia, saya tak kenal dia siapa pun. Tapi kita kata macam ni, bidang kita. Kalau kita tohor, orang Kelantan kata bidang tu, kita jangan cakap kita tak tahu. Kita rasa lain, dia runtuhkan binaan agama. Kalau kita bagi tashkik, skeptical terhadap hadis, mungkin bohong. Baca hadis Bukhari sahih, mungkin rawi bohong. Semua orang kena tak amal apa. Mari kepada geng atheist, mari kepada agnostik, mari kepada semua ni, mari kepada orang yang anti hadis. Inilah yang kami cakap selama ni, mungkin ni bohong. Itulah yang Kasih Ahmad kata, kemungkinan hadis ni semua bohong. Rawi mungkin macam mana hampa tahu kata siqah? Sebab tu dia kena faham siqah tu apa. Siqah tu bukan cakap benar saja. Siqah tu banyak syarat dia. Dhabit salah satu daripada syarat siqah. Dhabit ni maksud dia the ability untuk keep hadis tu, supaya macam mana dia keluar daripada Nabi, macam tu dia riwayatkan. Ni semua bukan main, oh saya kenal dia, dia okey lah itu. No, ini semua tested narrators. Sebab tu kalau rawi tu tak dikenali, ada orang riwayat dia panggil majhul, tak dikenali, tak diangkat hadis dia. Walaupun Ibn Hibban ada mazhab lain, tapi majoriti mazhab para ulama tidak mengangkat hadis yang seperti itu. So saya nasihatkan dia, be careful hal hadis benda-benda yang seperti ini. Ini satu bab. Ini ilmu hadis bahar, lautan ilmu, memerlukan intelijensi yang tinggi untuk memahami bidang ni. Sebab tu jago-jago saja berikut ulama-ulama besar dahulu. Kita ni main di tepian saja. Apa yang kita kata sahih berdasarkan apa yang mereka sebut dengan kaedah-kaedah mereka. Sebab tu saya kata special brand, kalau belajar ilmu hadis, pandai dia dalam penyiasatan. Ilmu menyiasat perkataan orang, the amazing discipline of knowledge, huge, begitu luas. Segala, maksudnya kalau rawi itu cakap, dua perkataan dia tambah atas perkataan Nabi, still ulama hadis mempunyai keupayaan untuk trace dua perkataan ni bukan perkataan Nabi. Yalah,
Of course macam dia kata zanniyah, ada ijtihad, tapi ijtihad yang based on facts. Dan facts tu can be interpreted, tapi ada argumentasi yang kuat. Panjang hal ni lah. Okey lah. Tuan faham tak saya cerita? Kan saya aja faham, tuan tak faham? Syok seorang. Pohon penjelasan Datuk berhubung dengan tabung anak yatim dan pengurusan Masjid Alwi. Ni pun jadi bab hukum. Ada orang dia komplain, dia kata bila kita saya sebut sikit lah pasal saya pengurusi masjid ni. Bila mari musim Covid, setengah orang ni dia punya sangkaan dia tu kan, kita masjid ni depa duit masjid dah berapa tau. AJK masjid duk pergi makan cucuk badak ke apa kot? Duk goreng pisang belakang ke apa? Pak Ayah mana dengan ni? Cikgu Dori. Masjid ni dia macam-macam. Masjid ni kita imam ada kita kena bayar. Bila main musim Covid, dia tak apa cukup duit kita ni. Tak cukup. So kita banyak perbelanjaan kita yang tak apa nak lepas. Kita ada tongkang kebun, kita ada bilai. Bukan semua maib bayar, sebagai ada kita bayar. Tak kira lagi api ayak dan macam-macam lagi. Semua ni. Dan ini semua dia ada penyata kira-kira dia semua. Bukan main-main bubuh dalam poket, lepas kira awak balik. Bila-bila hang duit masjid dah bagi ya sikit. Dia tak macam tu. Ada mesyuarat dia, ada kira-kira dia. Okey. Nak faham yang tu dululah supaya. So bila kita tengok tabung tak banyak, sebahagian kita buat tabung yang kita buat semua. Ada pakai miskin, ada anak yatim, dan ada juga dalam tabung yang sama juga untuk pengurusan masjid. Kerana dua-duanya kita akan uruskan. Kerana anak yatim punya peruntukan ni terlalu banyak. Jadi kita bubuh dalam satu tabung. Siapa bubuhan ni anak yatim pun akan dapat dalam duit dia ni. Masjid punya bayar elektrik, bayar air pun akan guna duit ni juga. So dia boleh niat dua-dua lah. Dia boleh bubuh di situ. Dia kata tak, kami nak bayar zakat. Mana boleh masjid? Saya nak bagi tahu, anak yatim tak termasuk dalam zakat. Ramai orang selalu salah dia anak yatim. Anak yatim tak masuk dalam zakat. Dia fuqara, masakin, yatama tak masuk. Ada anak yatim, kalau pak dia tu millionaire, dia anak yatim juga. Kalau Piramli tu anak pak mak yatim yang belakang masjid tu lain. Yang tu anak yatim dia tak masuk, kan? Fakir miskin dia masuk. Tapi memanglah anak yatim hak kita ni kita cari yang fakir miskin lah. Tapi anak yatim ni kita bagi, kan? Tapi mungkin pak dia tinggal harta pusaka kat dia. Dia anak yatim, bila mati pak dia anak yatim, mati mak dia, tak balik lagi dia anak yatim. Jadi kalau kita nak bubuh duit bagi pada anak yatim untuk zakat, better kita pergi pastikan duit tu untuk fakir miskin. Pasal dia bukan dalam asnaf. Perkataan asnaf ni pun salah juga. Ni asnaf ni. Asnaf bukan maksud fakir miskin. Asnaf maksud groups. Termasuk dalam asnaf tu, katakanlah maib. Maib tu sendiri asnaf. Pasal dia amilin, dia pekerja zakat. 8 asnaf tu. Fakir miskin tu salah satu asnaf. Fakir satu, miskin satu, amilin, fir riqab sabilillah. 8 grup. 8 grup ni asnaf zakat. Asnaf zakat. Perkataan asnaf tu daripada sinf. Sinf ni grup. Kelompok. Asnaf kelompok-kelompok tu maksud dia. Kalau asnaf zakat baru maksud, kalau kita kata dia ni asnaf, dah orang Melayu dah terpesa. Dia ni asnaf. Maksud dia ni asnaf, dia ni kelompok-kelompok. Itu maksud dia. Asnaf zakat. Asnaf zakat tu dalam tu ada 8. Salah satunya fakir. Satu lagi miskin, fisabilillah, fir riqab, semua yang 8 tu lah. Ibnu Sabil, semua yang 8 tu. Cuma kita ni, dia ni anak asnaf. Artinya anak asnaf, anak kepada pengurus zakat tu pun anak asnaf kan lah. Pasal dia zakat, dia amili, dia asnaf juga. Tu kita kata salah penggunaan bahasa tu. Tapi tak apalah, orang Malaysia ni asnaf kan orang miskin.
Ni dia ni asnaf ni, orang miskin. Dia salah faham kata asnaf. Tapi tak apalah, itu salah faham. Maksud depa mungkin ni miskin lah. Miskin, fakir itu termasuk di dalam zakat. Anak yatim tak termasuk. Kalau dia orang ada purposely only for anak yatim, saya tak mau bagi untuk masjid. Okey, kita boleh kerana keadaan dah elok dah sekarang ni, mungkin kita akan kembalikan pada satu tabung khas tu lah. Tapi boleh terus bagi kepada EJK masjid. Cuma saya nak bagi tahu, kita manage urusan masjid. Bila terlalu banyak sangat hak yang anak yatim ni, so kita rasa terlalu banyak lah hak. Mana hak dulu kah untuk anak yatim, kekal anak yatim. Tapi kita rasa tabung tu kalau semua orang bubuh anak yatim saja, masjid hak tuan-tuan mai kalau aircon tak ada, tuan-tuan bungut apa aircon tak ada. Tapi aircon ni tiup dengan mulut je tak keluar, kena pergi bayar elektrik dia. Jadi duit tu juga tuan-tuan bagi, ada pahala lah juga. Takkan tak ada pahala bagi orang duduk dalam masjid ada lampu dengan aircon. So tuan-tuan jangan takut lah, insya-Allah tak ada siapa ambil duit masjid, tak ada siapa ambil duit masjid kan. Jemuan pun tak mau ambil masjid, boleh teruk sangat lah jemuan tu kan. InsyaAllah. So jangan, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Ni saya nak faham pada yang tanya tentang. Terima kasih banyak. Sekian, sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.